Siapa live ni saja. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah 'alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu bagi menyambung pengajian daripada kitab Asy-Syama'ilil Muhammadiyah karya Maulana Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu yang wafat pada tahun 279 Hijrah. Kita berhenti pada muka surat 205. Muka surat 205 iaitu bab yang ke-28, babu ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla at-ta'ami wa 'inda al-faraghi minhu. Bab pada menyatakan hadis-hadis menceritakan apakah yang dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata di sini doa ataupun zikir lah. Tapi kalau dia terjemah tu doa. Doa ni selalunya kita maknanya minta, betul tak? Tapi dia sebut kata-kata sebenarnya membuat makna ada zikir, ada doa. Boleh? Kalau kita sebut bismillah, zikir ke doa? Bismillah. Zikir ke doa? Doa. Zikir lah, bismillah. Kan? Alhamdulillah, zikir, betul tak? Zikir. Tapi bolehlah juga doa kan. Bismillah tu kan dia umum. Kan kita sebut dengan nama Allah. Apa dia dengan nama Allah tu? Maknanya saya makan dengan nama Allah. Saya maknanya minta keberkatan dengan nama Allah, dengan nama Allah. Bagi ke mana doa jugalah, lebih kurang. Baik. Jadi kita akan tengok hadis yang akan disebutkan dalam bab ini menceritakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sebelum makan, cakap sebelum makan ataupun selepas makan. Jom kita tengok hadis yang pertama daripada bab ini, iaitu hadis yang ke-182. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bi'ulumikum fid darain amin. Qala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman faqurriba ta'amun. Dalam tu disebut kurungan ni dalam nuskhah lah, faqarraba ta'aman falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Qulna ya Rasulullah kaifa hadha? Qala inna dhakarna ismallahi hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammi Allah ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Pada suatu hari, kata Abi Ayyub, pada suatu hari kami berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghidangkan makanan. Ataupun dihidangkan makanan. Dia ada dua lah. Dia berdasarkan dua naskah. Dulu orang duk salin kitab ni,
Dia bersalin, ada depa ambil daripada tok guru dia kata baca qarraba menghidangkan. Kalau baris ubah sikit, qurriba dihidangkan. Itu dia beza sikit kat situ. Jadi depa ikut terjemahan dia dengar tok guru depa. Boleh? Dia kata apa? Sabar, kata tu Abu Ayyub, aku kata, aku belum pernah merasai makanan yang lebih berkat daripada makanan ini. Semasa kami mula makan, belum pernah juga aku merasa makanan yang lebih sedikit berkatnya daripada berkat permulaannya. Semasa kami selesai makan, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah hal ini berlaku? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita menyebut nama Allah semasa kita hendak makan. Namun selepas itu ada orang yang baru duduk dan ia makan tanpa menyebut nama Allah, sehingga syaitan makan bersama dengannya, menyebabkan makanan itu berkurang berkatnya. Itu dia. Baik, hadis diceritakan oleh siapa? Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Ini saya nukilkan daripada syarahan Syekh Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub Al-Ansari dia adalah daripada suku Khazraj. Khazraj ni salah satu daripada Ansar. Ansar dia ada dua, Aus dan juga apa? Khazraj. Dia adalah daripada suku Khazraj. Dia mati di mana? Mati di Konstantiniyah. Konstantinopel mana? Turki, Istanbul sekarang. Boleh? Pada tahun bila? 51. Iaitulah kata dia, kharaja ma'a Yazid bin Muawiyah. Dia keluar di bawah kepimpinan Yazid bin Muawiyah, yang mana diarahkan oleh Muawiyah kepada anak dia nama Yazid untuk memimpin angkatan tentera menyerang Konstantiniyah. Maka di tengah jalan dia sakit. Di tengah waktu nak perang tu dah ada kemah dah. Di sempadan tu dia sakit. Maka apabila dah sakitnya terlampau gering, dia kata kepada para sahabatnya, kalau aku mati, dia kata, idza ana mitu fahmiluni fa idza safaftumul adu fadfinuni tahta aqdamikum. Tu dia kata apa? Kalau aku mati, tolong bawa aku. Apabila kalian berbaris melawan musuh, maka kebumikan aku di bawah kaki-kaki kalian. Tu dia tu. Kebumikan aku bawah kaki kalian. Maksudnya apa? Mati pun nak join juga tu. Nak join juga masuk apa? Peperangan. Boleh? Tanam aku apa? Di bawah kaki-kaki kalian. Maka mereka lakukan apa yang diwasiatkan, dan dia ditanam berdekatan dengan sur. Sur ni apa dah? Tembok. Tembok apa? Konstantinopel. Dan kuburnya itu kenali hingga kini, dan orang mentakzimnya, dan ada di kuburnya itu bertawasul memohon supaya memohon kesembuhan. Dia buat tawasul kat situ. Jadi kalau sakit tawasul situ, insya-Allah Allah Taala bagi kesembuhan barakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pada setengah buku-buku sejarah, orang Kristian Rom pun waktu kemarau ke sakit pergi bertawasul kat situ. La ilaha illallah. Orang kafir. Depa bertawasul dengan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan kesemua daripada kita maklum, Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah rumah dia daripada kalangan penduduk Madinah. Dia orang first. Boleh? Waktu tu Abi Ayyub Al-Ansari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, para sahabat kan pakat dia nak ambil apa? Unta punya tali unta tu. Nabi kata biar dia ni jalan, Allah Ta'ala yang suruh dia berjalan, di mana berhenti. Sebab apa Nabi cakap itu? Nabi cakap supaya, seperti ulama sebut, supaya adil lagi. Dia kalau ambil mes rumah dia, Nabi pergi tapi orang lain pula terasa. Jadi kalau apa, unta tu jalan, tak apa. Takkan nak salah unta pula, boleh? Jadi biar unta jalan. Okay. Maka dia berhenti pada rumah yang pertama. Rumah pertama itulah dia bagi kawasan perkuburan Bani Najjar, yang Nabi SAW binakan rumah baginda dan Masjid Nabawi. Kemudian Nabi beli kawasan perkuburan tersebut. Kemudian unta tu bangun,
Terus pergi dan duduk di mana, depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dialah menjadi orang yang pertama mengundang Rasulullah SAW ke rumah dia. Nabi SAW duduk bahagian atas rumah, dia duduk di bahagian bawah. Ataupun sebaliknya, Nabi duduk atas ke Nabi duduk bawah, Nabi duduk bawah, Abi Ayyub duduk di atas. Abi Ayyub Al-Ansari duduk di atas. Baik, ni cerita tambahan lah. Ni Syekh kami cerita, Syekh Yusri Jabr Al-Hasani. Dia kata apa? Ni nak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap tunaikan nazar orang yang lama dulu. Kalau kita nazar kebaikan, kita niatkan kebaikan, Allah Ta'ala akan tunaikan. Walaupun kita kata selepas kita mati. Ni apa dia? Cerita dia, ada dulu 1000 tahun sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, ada Raja Yaman. Nama Raja Yaman dulu dipanggil Tubba. Dia panggil apa? Tubba. Kalau Raja Mesir panggil Fir'aun, betul tak? Ataupun Aziz. Ataupun Raja di Habsyah panggil Najashi. Malaysia Sultan. Dan ni Perdana Menteri. Kan? Itulah dia punya raja-raja dia. Maka Tubba ni, dia orang yang tahu tentang selok-belok kitab-kitab lama. Maka dia tahu bahawasanya Nabi akan dibangkitkan di Madinah, tempat ladang kurma dibangkitkan di situ. Maka dia duduk situ. Boleh? Duduk tunggu menanti kebangkitan Nabi akhir zaman. Lama tak ada. Sampai dia rasa dia sakit, dia kata aku tak dan mungkin bukan zaman aku untuk Nabi Muhammad ni dibangkitkan. Maka dia dah nazar, dia kata ya Allah, sungguhnya aku niatkan rumah ni, moga-moga rumah ni tempat duduk Nabi akhir zaman. Maka kena rumah tu sebenarnya bertepatan dengan rumah Abi Ayyub Al-Ansar diwarisi daripada generasi ke generasi. Nampak tu? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunaikan. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, tambah-tambah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, unta tu dia tahu. Dia kata, sungguhnya unta ni disuruh oleh Allah Ta'ala. Maknanya apa? Disuruh untuk tunaikan hajat hamba dia yang dah minta sebelum ni. Untuk Nabi akhir zaman bertandang rumah dia. Tu dia. Tu yang disebutkan oleh Maulana Syekh Yusri. Tapi kami tak jumpa lah hadis-hadis tu dalam kitab-kitab. Dia baca kitab banyak dah. Kita baru baca kitab baru 2 buku 3 buku. Lepas tu dia kemah, hadis Syekh Yusri ni dhaif kot. Boleh pandai kemah pula nak kata-kata guru. Boleh? Tu kena baca dulu. Baca makin banyak. Depa tu, kalau Syekh Ali guru kami baca sirah saja 40 buah buku. 40 buah ada 15 jilid. Tu zaman dia muda tu. 20-an. Kita dah 30-an, tak tahu macam berapa buku kita banyak. Tak tahu tak baca apa. Hak itu pun Nurul Uyum pun tak mai. La ilaha illallah. Apa nak jadi dah tak kata. Ni kena azam. Syama'il ni kena khatam. Lepas ni kita baca sirah lagi, kena mai juga. Target sebelum mati 40 buah buku. Tu dia kena sungguh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Boleh? Kata Maulana Abu Ayyub Al-Ansari, kita cerita, pada suatu hari kami berada di rumah Rasulullah SAW. Ni Rasulullah SAW ni kiranya pemurah mengundang orang-orang ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda hidangkan makanan. Aku belum pernah, dia kata waktu tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ni memang kalau nak makan adalah makan beramai-ramai, banyak tangan. Kerana keberkatan. Kita kalau makan seorang-seorang. Beli KFC, tutup pintu kunci, la ilaha kunci pintu. Padahal anak bini je pun bukan orang lain, dia kunci pintu juga. Ni sedap ni. Boleh? Premium punya selection, la ilaha illallah. Kedekut tak hidung masin. Tak, ni ada ulama-ulama dulu dia ada karang. Cerita-cerita pelik tentang orang bakhil. Dia bagi kitab Bukhala. Bukhala Jahiz. Jahiz Abi Osman Al-Jahiz, dia ada kitab nama dia Orang yang Bakhil. Kita baca tu macam-macam PL orang bakhil ni. Hak yang kita tengok Piramli tu baru satu perangai. Boleh Piramli tu. Hak yang ni apa dia?
Banyak lagi perangai. Kalau kita tengok tu memang boleh buat komedi punya sitcom lah. Lawak sungguh. Boleh perangai-perangai orang apa? Orang-orang yang bakhil. Macam-macam lagi lah ulama-ulama kita ni. Ambil berat. Himpun. Perangai orang-orang gila pun ada. La ilaha illallah. Buat cerita. Bukan buat cerita. Dia berhimpun kisah-kisah. Boleh? Itu keajaiban ulama-ulama kita ni. Ambil berat. Sikit ke banyak ke berkenaan dengan hal ehwal kemasyarakatan. Boleh? Jadi Nabi SAW panggil orang main makan ramai-ramai. Terutamanya ahli sufah kan dia makan apa. Time tu dia main makan pun. Nabi SAW jamu. Baik. Bila makan, Nabi Abi Ayub kata apa? Maksudnya dah makan, dah habis makan lah. Abi Ayub kata, wahai Rasulullah, saya ni tak pernah jumpa makanan yang lebih berkat ataupun paling berkat macam di awal kita makan. Tapi saya tak pernah jumpa makanan yang tak ada berkat langsung di akhir kita makan. Apa maksud dia tu? Waktu awal berkat sungguh. Meta akhir gilek putih, tak ada berkat. Tak ada berkat. Faham maksud dia? Tak ada berkat langsung. Boleh? Berarti tanya pada Rasulullah, awak jadi macam tu Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kata, sebab kita bila kita duduk awal makan, kita baca Bismillah. Boleh? Tapi bila ada orang masuk, dikatakan orang tu adalah orang Arab Badawi, dia ke pantai tu, makan. Dia pun duduk, celapak makan sekali. Apa Bismillah pun tak baca, minta izin pun tak, bantai makan. Boleh? Maka dengan orang yang demikian tak baca Bismillah, Allah Ta'ala tarik keberkatan. Boleh? Maka dia kata kalau orang tu tak baca Bismillah, kata Nabi SAW, syaitan akan makan sekali. Boleh? Batu tak ada keberkatan pada makanan tersebut. Baik. Dalam ni Imam Bajuri dia sebut ada satu iskal. Ustaz, kalau kita makan ramai-ramai kan, patutnya sunat pakat masing-masing baca doa ke, ataupun boleh seorang saja wakil baca doa untuk semua? Seorang pun boleh juga kan baca ni. Yang ni kalau dalam mazhab kita Syafi'i, dia sebut tu, Imam Bajuri sebut, seorang pun kalau contoh makan ramai-ramai, dia wakil baca doa, baca Bismillah, sudah mencukupi yang lain. Tapi kalau kita tengok hadis ni, boleh kan Arab Badawi tu main waktu bila? Waktu dia main tengah-tengah kan? Ataupun boleh jadi dia main awal kan? Boleh jadi main awal. Jadi ketika tu macam seakan-akan bacaan seorang tak mencukupi. Biasanya masing-masing kena apa? Kena baca betul tak? Kalau kita tengok sebab bila Arab Badawi main masuk, main makan, lepas tu terus tak ada keberkatan. Maksudnya seakan-akan macam apa? Macam setiap orang perlu baca Bismillah. Jadi Imam Bajuri kata tak. Sebenarnya yang kita panggil yang mencukupi seorang wakil baca Bismillah tu bagi orang ramai ketika di awal makan. Jadi kalaulah mereka semua berkumpul di awal makan, seorang baca Bismillah, maka cukuplah mewakili orang ramai untuk mendapat keberkatan pada makanan. Tapi yang Arab Badawi ni, disebabkan dia tak duduk awal-awal, maka Bismillah tak mewakili dia. Boleh faham? Bismillah tidak mewakili dia. Maka dia apabila datang tengah-tengah makan, tanpa membaca Bismillah, patutnya dia kena baca Bismillah juga, sebab dia tak diwakili oleh orang yang baca Bismillah tadi. Maka ketika tu Allah Ta'ala tarik balik keberkatan. Boleh faham tak tuan-tuan? Itu dia punya yang disebut oleh Imam Al-Bajuri. Habis. Okay, daripada sini kita tahulah perlu ketika nak makan ataupun minum baca Bismillah. Itu yang pertama yang Nabi SAW lakukan. Baca Bismillah tu sekurang-kurang. Malah gila lah Bismillah. Malah gila. Tapi kalau rajin sikit, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Itu lagi sempurna. Boleh? Habis. Kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-183. Aisyah radhiyallahu taala anha melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallaha ta'ala 'ala ta'amih falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Kata Aisyah, Rasulullah SAW kata, apabila seorang daripada kamu sedang makan
dia terlupa menyebut nama Allah sebelum makan, hendaklah dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Dengan nama Allah pada awal dan akhir. Boleh? Ini kalau kita lupa contoh lebih makan, kadang-kadang dia lapar kan perasan. Boleh? Nampak nasi Arab tu terus masuk mulut terus Allah. Lepas tu apa? Tu Haji kata baca bismillah dulu. Baru teringat. Lepas tu macam mana nak dapatkan balik semula keberkatan tadi? Nabi ajar baca macam mana? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tapi sepatutnya bismillahi awwalahu. Bismillah apa? Awwalahu gitu. Baris betul kan? Awwalahu wa akhirahu. Buat macam tu. Maka kalau baca macam tu, disebutkan syaitan akan muntah balik dan Allah Ta'ala akan berikan kepada kita keberkatan. Ustaz, dia pun saja tanya, Ustaz ni dengan nama Allah pada awal dan akhir, mana tengah-tengah? Pandai pula macam-macam tanya tu. Ni apa Ustaz? Nama Allah, dengan nama Allah dia apa? Awal dan apa? Dan akhir, tengah mana? Kiranya berkat awal akhir, tengah tak dapat? Tak, bukan. Ni dia panggil apa? Jenis ungkapan warab. Jenis ungkapan warab ataupun jenis ungkapan kita lah. Kita sebut apa? Dia ni kuasai timur dan barat. Apa makna timur dan barat? Semualah, bukan kata timur saja, barat saja. Tu payah juga. Kalau orang jenis apa? Faham betul ni boleh. Di awal dan akhir. Maksudnya dapat awal dan akhir saja. Tak. Maksudnya daripada awal sampai keseluruhan. Boleh? Tu dia punya maksud daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-184. Kita baca pula. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu melaporkan annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun faqala udnu ya bunay fasammillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ada makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kemarilah wahai anakku, sebutkan nama Allah," maknanya ucaplah bismillah, "dan makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah apa yang dekat denganmu." Umar bin Abi Salamah. Siapa Umar bin Abi Salamah ni? Okey, baik. Kita tengok di sini. Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya isteri ada nama Salamah belakang, ada tak? Sebab Ummi Salamah. Kiranya bila Abi Salamah meninggal, Nabi menikahi Ummi Salamah. Siapa anak yang daripada Abi Salamah tadi? Namanya Umar, duduk dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dikatakan disebut ni dilahirkan di Habsyah ketika ayahnya berhijrah kan, bersama dengan Ummi Salamah. Tapi dikatakan di situ kemudian dia wafat di Madinah. Boleh? Baik. Dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Marilah wahai anakku." Kalau dalam terjemahan disebut udnu kan, kalimat ni udnu, mai dekat. Udnu ni mai dekat, mari sini. Boleh? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara apa? Kita ni bila jadi tuan rumah kena mesra. Mai makan. Jangan duduk diam pergi atas meja. Nak dia mai tobatlah, dia tak mai, tetamu tu malulah. Kena apa? Ajak, kena panggil. Boleh? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cakap anakku kan. Itu dia panggil rahmat Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan budak-budak, dengan orang. Maka Nabi ajar, Nabi ajar kepada si budak tadi. Sebutlah nama Allah, maknanya makanlah dengan menyebut nama Allah. Baca bismillah dulu. Boleh? Kemudian makanlah dengan tangan kanan. Ni adab. Sebab makan ni benda-benda yang baik, benda yang mulia. Minum benda-benda baik, benda mulia kena buat dengan tangan kanan. Begitulah benda-benda yang baik yang lain
Masuk masjid, masuk dengan tangan apa? Dia masuk dengan tangan pula. Masuk dengan kaki apa? Kaki kanan. Nak sikat rambut pun sama. Benda yang baik, sikat dengan belah kanan terlebih dahulu. Baik. Makanlah apa yang dekat denganmu. Ni adab yang seterusnya, iaitu apa? Kalau contoh, kan makan dulang ni. Kita jangan duk pi cekau lah. Dia ambil dulu. Ujung sekali. Makan hak dekat tu, boleh ambil tu. Tu jadikan sebagai apa? Hak kamu itu depan tu. Jangan ambil orang lain. Lagi gaduh pula. Ni pasal apa? Duk main cekau bahagian orang lain pula. Boleh? Bertumbuk pula sekali lagi. Gaduh pula sekali lagi. Ataupun sakit hati kawan orang yang makan bersama dengan kita tadi. Boleh? Maka itu dipanggil adab kita dengan apa? Dengan orang yang makan bersama dengan kita. Ni dia biar data di bawah tu. Dia tak pasal. Hadis yang seterusnya kata Tuan Guru radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza faragha min ta'amih qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini masyhur. Boleh? Abi Sa'id Al-Khudri kata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, baginda membaca, seluruh puji untuk Allah yang memberi makan kepada kami. Beri makan, beri minum kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Boleh? Jadi kita puji Allah Ta'ala. Pertama tu sebab makan minum tu jelas lah. Boleh? Tapi kita hubungkan juga antara urusan duniawi dengan urusan akhirat. Itu apa? Bukan saja nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni nikmat duniawi, tetapi adalah nikmat ukhrawi, dengan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang Islam. Kalau dapat makan minum pun tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada guna juga. Boleh? Hidup pun di dunia serabut sepatutnya, dan di akhirat apatah lagi. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita orang yang beriman dan orang yang Islam. Baik, hadis yang seterusnya, ini semua jelaslah yang daripada hadis 185. Kita pindah kepada hadis yang ke-186. Itu dia. Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbana, ataupun dalam riwayat yang lain Rabbuna. Itu biasalah baca dia orang panggil apa? Berbeza berdasarkan tok guru depa mengaji dengan tok guru mana dulu. Baik. Kata Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia kata, apabila hamparan makanan diangkat dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda membaca, seluruh pujian untuk Allah, pujian yang banyak tidak terhingga, pujian yang baik dan penuh keberkatan, pujian yang tidak pernah berhenti, pujian yang selalu diperlukan oleh makhluknya, ya Tuhan kami. Itu dia punya maksud apa? Doa tadi. Tapi kalau kita kena hafal tu, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbana. Elok hafal. Tapi kalau selalunya kita hafal yang atas tu kan, itu pun okey dah, cukup dah lah. Boleh. Yang penting beramal dengan apa yang kita tahu. Baik. Di sini jelas-jelas lah dia menunjukkan bahawasanya doa yang kita belajar tadi adalah dibaca selepas daripada selesai makanan. Boleh? Tapi kita ingatlah, kalau kita makan dengan ramai-ramai, boleh. Janganlah kita duk awal-awal baca dulu. Orang tengah makan, alhamdulillahilladzi, dia pergi bantai baca doa dah. Orang tengah makan lagi. Hang tak apa lama awal, depa ni main lewat dia tengah makan. Lagi malulah dia. Orang kata dia pelahak pula, tak berhenti makan lagi. Hang yang warak, yang alim berhenti makan awal. Jangan macam tu.
Baca bila apa? Semua dah habis semua dah habis makan. Boleh faham? Itu adab kita bila makan apa? Berjamaah. Okey, dan di sini makna pujian tu seluruh pujian untuk Allah, pujian yang banyak yang tidak terhingga, puji yang baik. Puji yang baik itu maknanya baik. Dalam kitab syarah ni dia kata suci daripada riya. Suci daripada apa? Puji yang baik itu maknanya suci daripada apa? Daripada riya. Dan penuh keberkatan. Pujian yang tak pernah henti, pujian yang selalu diperlukan oleh makhluknya. Maknanya sentiasa manusia ni perlu kepada puji Allah Ta'ala kerana nikmat Allah Ta'ala tak berhenti diberikan kepada kita. Ya Tuhan kami, ya Allah. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-187, dan kita habiskan bab ini insya-Allah. Hadis yang ke-187. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Ummul Mukminin, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu at-ta'ama ataupun ta'aman fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu biluqmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law samma lakafakum. Itu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makan satu makanan bersama 6 orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang Badawi datang dan terus makan makanan itu dalam 2 suapan. 2 suap ya, sampai habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sekiranya dia membaca bismillah, pasti makanan ini cukup untuk kamu semua. Oh dia. Sebenarnya makanan tu memang 2 suap pun. Boleh? Boleh? Sikit sangat. Tapi Rasulullah makan 6 orang. Subhanallah no. Kalau kita nasi goreng seteminggan tu, saya kena 2. Bukan nak bagi kat orang ni, bukan bagi orang tak cukup, saya kena 2. Boleh? Tu dia. Tu apa suap, banyak suap juga. Boleh? Hari ni memang dah sikit, 2 suap je. Tapi kiranya bila dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah Nabi duduk dengan depa pula. Lepas tu baca bismillah pula. Kerana keberkatan cukup untuk semua. Makan rasa puas. Boleh? Itu para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim dengan keberkatan Nabi SAW. Dan keberkatan ajaran Nabi baca bismillah tadi. Tapi bila Arab Badawi ni gang kampung, gang rempang. Kami orang tahu mengibar rempang. Rempang ni macam ikut dah lah. Kering kan. Pergi masuk, makan, habis semua. Lah, kami baru makan puas sikit, tiba-tiba dia habis semua. Boleh? Tak cukup makanan. Kata Nabi SAW, kalau dia baca bismillah, nescaya cukup kerana keberkatan. Boleh? Tapi memang sebenarnya para sahabat Nabi SAW ni ajaib lah. Memang makan sikit pun cukup. Mereka ni barakah tu ni. Ada dalam hadis ni tak ceritalah. Nanti kita baca kalau ada rezeki kita baca. Ada sini ada Riyadhus Shalihin ada. Ada kelas Riyadhus Shalihin ada. Tak ada kan. Tu dia cerita waktu peperangan apa? Tabuk kan depa terpaksa merentah 1000 km jalan kaki. 1000 km. Waktu tu zaman kan ada apa pun. Jadi sahabat-sahabat ni dalam tempoh perjalanan depa 1000 km berapa lama nak jalan? Apa jalan kaki pun lama. 2 hari. Mana 2 hari ya? Ada masih. Lepas tu yang tu 1000 km tu jalan baru ni. Itu jalan dulu, jalan kena pusing ke bukit apa semua dulu kan. Kalau mau makan 3 bulan lah. Masing-masing bekal bukan ada sangat. Dia buka dalam kantung masing-masing 10 biji kurma je. Bayangkan 10 biji kurma hidup macam mana selama 3 bulan. Ibu ayah boleh bayar 10 biji kurma. Tabiin pun pelik kata, hampa hidup macam mana? Tabiin ni mesti orang yang selepas sahabat. Hidup macam mana 10,000 kurma? 10,000 kurma pula. 10,000 kurma tu Ustaz Faid. Dia pun sahabat. 10 biji kurma hidup macam mana? 3 bulan, 2 bulan perjalanan. Dah dia kata kami tak makan, kami kemam. Ambil tenaga sikit. Loh, tu dia. Tak tahu je lagi kita kemam. Mana Ustaz? Tak ambil aku. Pingsan. Tak cukup makan. Boleh?
Tapi para sahabat tu berjihad dengan apa? Dengan hisab apa? Kurma saja. Radhiyallahu taala anhum. Boleh? Ajib tu, barakah. Kita lihat tahu lah, duit berjuta-juta tak pernah cukup juga, betul? Ribu-ribu gaji berapa tu haji ni gaji? Gaji saya 10,000. Tapi tak cukup, macam-macam kerja, betul? Sat lagi anak sakit, betul tak? Duit keluar cayak lah. Sat lagi nak pergi makan lobster. Makan lobster habis dah duit cepat tu. Berapa? Sekali makan 500. Memanglah tak cukup. Boleh? Tak pernah nak cukup. Tapi mereka ni pun ada apa? Mereka ada apa? Tapi sentiasa cukup. Barakah. Bagi banyak sumbangan pada Islam. Tenaga mereka, kerja mereka, banyak buat kebaikan. Kita kata banyak, tak ada buat kebaikan. Boleh? Apa dia? Badan sihat, tak ada keberkatan. Amal ibadat pun kita kata banyak, patutnya boleh pergi haji umrah setiap tahun. Tak boleh pergi juga, tak tahu sebab apa. Heran. La ilaha illallah. Tu kita bagi keberkatan pada harta. Baik. Hadis yang ke-188 terakhir kita sebelum kita semayang. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alayha aw yashraba al-syarbata fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah meridai hambanya yang makan ataupun minum, kemudian dia memujinya atas makanan ataupun minuman tersebut. Ini kelebihan lah, dengan kita mengamalkan apa yang Nabi SAW ajar, iaitu baca bismillah dan memuji Allah Ta'ala selepas makan. Apa dia kelebihan dia? Allah Ta'ala rida tak ada apa. Orang bagi apa? Tak ada yang lebih besar daripada keridaan Allah Ta'ala, daripada pahala Allah Ta'ala bagi, daripada kerahmatan yang Allah Ta'ala bagi. Dengan redha dan rahmat Allah Ta'ala lah kita dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila kita makan dan minum, bukan benda-benda payah pun. Makan, alhamdulillah, syukur sungguh Allah Ta'ala. Ingat macam tu kan payah pun. Bukan nak kena keluar 1,000 boleh. Tak ada. Alhamdulillah, ni Allah Ta'ala bagi, cukup. Maka dengan tu Allah Ta'ala redha. Moga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk kita mengamalkan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, dan kita ini dapat sentiasa berzikir, berdoa dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti sini ni, bab yang ke-29. InsyaAllah Ta'ala kita sambung pada minggu yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Jom kita selawat. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama karaka zakiru وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين.